Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah, ya basital ladayhi bil atiyah, ya sahibal mawahib as-saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah, wa ufil lana ya dhal ula fi hadhihi al-ashiyah, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, insyaallah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan dalam rumahnya pada malam ini. Kita sambung kitab Adabut Ta'amuli Ma'al Quran karangan Syekh Abdul Karim Ahmad Hussein. Syekh Ahmad Hussein Abdul Karim. Katanya, wa idza kana yaqra'u fa'arada lahu rihun fayanbaghi an yumsika 'anil qira'ah hatta yatakamala khurujuha thumma ya'udu ila al-qira'ati wa huwa adabun hasanun. Baik. Kemudian Syekh kata, jika seseorang pembaca itu membaca Al-Quran lalu keluar angin daripadanya, yakni dia kentut, maka hendaklah dia menahan pembacaannya sehingga selesai keluarnya angin tadi. Kemudian dia kembali kepada pembacaannya, dan ini adalah adab yang baik. Ini disebut oleh As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala di dalam Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra. Begitu juga selain beliau. Baik, kita baca Quran, tiba-tiba rasa nak kentut, kita pun kentut. Masa kita kentut, bacaan di mulut mesti berhenti. Jangan sambil keluar angin daripada punggung, keluar juga kalam Allah daripada mulut kita. Jadi henti dulu, kemudian sambung bacaan. Sambung bacaan. Dan di sini kita faham isyarat Syekh adalah kepada pembacaan tidak menyentuh mushaf. Pembacaan yang tidak menyentuh mushaf. Contohnya ketika kita ingin tidur, kita pun membaca ayat Quran, lalu kita ingin kentut, maka berhenti seketika bacaan, keluarkan angin, kemudian sambung bacaan tadi. Adapun bacaan yang menyentuh mushaf di dalam mazhab Syafi'i, ia mesti dengan pengambilan wuduk yang baru. Kerana menyentuh mushaf diharamkan bagi orang yang berhadas kecil atau besar, bagi kita yang mengikut mazhab Syafi'i. Baik, ba, hari ni kita sambung ba. Ba. Wa yustahabbu tanziful fami bis-siwaki an Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Dan disunatkan untuk membersihkan mulut dengan siwak. Ketika baca Quran, kita nak membaca Al-Quran, maka bersihkan dahulu mulut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam Sunan An-Nasa'i, begitu juga dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Ibn Khuzaimah. Kata Nabi, bersiwak ia menyucikan mulut. Siwak itu menyucikan mulut dan meraih keredaan Tuhannya. Tak payah nak baca Quran, dia duduk pergi cari kayu siwak. Ustaz motor pergi kedai. Kita hadis ni kata ni siwak.
start motor pergi kedai cari kayu siwak, tak jumpa, tekan pergi Maidim pula. Tu memang tak baca Quran lah. Lagi yang masuk Maidim hang tak jadi baca Quran, jadi ikut lain. Baik, jadi dah tak ada kayu siwak, maka berus gigi berus gigi. Baik. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah ibn Yaman, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana idza qama litahajjudi minal laili yasufu fahu bis-siwaki. Kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun untuk tahajud di waktu malam, baginda yasuhu fahu bis-siwak, menggosok-gosokkan mulutnya dengan kayu siwak. Perkataan yashusu, ya shin waw sad, yakni yadluku asnanahu wa yunqiha, bahasa kita tonyoh gigi, berus gigi dan membersihkan kotoran. Waqila, ada pendapat yang lemah mengatakan makna yashusu ialah ayyastaka min suflin ila ulwin. Maksud yashusu di sisi pendapat yang lemah ini adalah menggosok daripada bawah ke atas. Jadi itu antara tafsiran. Ada yang kata Nabi melakukan perbuatan yashusu ini, yashusu, syasa yashusu, maksudnya adalah menyental-nyental giginya, yakni memberus giginya. Ada yang mengatakan ia lebih kepada gosokkan dari bawah ke atas, bawah atas, bawah atas. Baik. Jadi makna yang lebih kuat cukup gigi tadi dibersihkan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum menunaikan salat tahajud. Penting mulut kena bersih, dan badan pun kena bersih juga. Saya sembahyang asar di sebuah masjid, datang seorang lelaki sebelah saya, sebelah dia datang seorang berkulit hitam. USM dia banyak pelajar-pelajar master dan PhD yang rajin berjemaah. Cuma bila datang sahabat yang berkulit hitam ni, tidak ada masalah dengan kulit itu, cuma bau. Kita dah hilang khusyuk, kita hilang khusyuk, dia terganggu. Bila kipas kali dia mula. Sama juga sahabat-sahabat kita yang daripada Bangladesh, mereka kuat dengan bawang. Jadi kalaulah tidak digunakan perfume ataupun minyak wangi yang sedikit kuat, kadang-kadang mengganggu orang lain, mengganggu sembahyang. Dia tak boleh datangkan tashwish pada orang lain, jadi ganggu orang lain. Jadi siwak macam itulah, siwak. Lebih-lebih lagi lah minyak wangi tadi, bagi orang yang sangat berbau dan tidak mampu untuk menjaga, dia mesti guna minyak wangi supaya tidak mengganggu kekhusyukan orang lain. Saya duk try lah ingat khusyuk. Jam mata pun tak ada lah, pasal hidung tak boleh pejam. Jadi kita buat duk khusyuk, duk tak boleh juga. Dia mengganggu, dia mengganggu. Iya, mungkin pemakanan lah kot kan. Orang Malaysia alhamdulillah tak ada masalah sangat. Tak apa. Jadi itulah sebab disunatkan juga untuk memakai tib, minyak wangi. Baik, wa an Ali radhiyallahu anhu annahu amara bis-siwaki, daripada Sayyidina Ali bahawa beliau menyuruh untuk bersiwak. yakni Sayyidina Ali suruh bersiwak. Wa qala, lalu Sayyidina Ali mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza tasawwaka thumma qama yusalli qama al malaku khalfahu fatasamma'a liqira'atihi fayadnu minhu hatta yad'a fahu ala fihi
فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia bersiwak kemudian dia menunaikan salat, maka bangunlah seorang malaikat di belakangnya. Qamal malaku khalfahu, ada malaikat lain yang ikut. Lalu malaikat itu mendengar dengan teliti bacaan lelaki tadi yang bangun bersembahyang dan sebelumnya bersiwak. Dan malaikat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat dengan lelaki tadi, dan apa yang keluar daripada mulut lelaki tadi, yakni daripada Al-Quran, akan jatuh pada mulut malaikat. Apa yang keluar daripada mulutnya daripada Al-Quran akan berada pada rongga badan malaikat. Yakni masuk daripada mulut ke dalam mulut malaikat, untuk menggambarkan sukanya malaikat dan dekatnya malaikat dengan orang yang bersiwak. Dahlah wangi mulutnya dengan Al-Quran yang dia baca, sebelumnya pula dia bersiwak. Bersiwak. Jadi nak gambar dekatnya malaikat, sukanya malaikat kepada bau-bauan yang wangi. Fatahhiru afwahakum lil Quran, maka bersihkanlah mulut-mulut kamu dengan untuk membaca Al-Quran. Yang ni yang kita kena cuba buat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar rahimahullahu taala, wa qala Al-Haythami rawahu Al-Bazzar wa rijaluhu thiqat. Imam Al-Haythami menyatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan semua periwayat-periwayatnya dipercayai, yakni thiqah, terpercaya. Baik, jadi kalau kita sembahyang malam, biarlah kita bersiwak terlebih dahulu. Kalau tak ada, berus gigilah, itu juga dalam makna siwak. InsyaAllah bacaan Al-Quran yang keluar daripada mulut orang yang bersiwak mendekatkan orang itu dengan Allah dan menjadikan malaikat menghampirinya. Malaikat suka bau-bauan yang wangi. Baik. Tapi jaranglah orang makit tahajud tak gosok gigi. Betul tak? Kecuali budak bebai, ustaz paksa buat qiyamul lail. Tingkatan dia masuk tingkatan 1, pukul 3 pagi kena makit qiyamul lail. Dia bebai, jadi dia pun sembahyang gosok gigi pun tak maulah. Ambil sembahyang lah. Biasanya kalau kita mangkit tahajud, pasti kita akan mandi dahulu, kemudiannya gosok gigi dan sebagainya, baru kita sembahyang. Baik. Sambung lagi. Jadi hadis ini menceritakan perkara yang di luar minda kita lah. Minda kita, seolah-olah malaikat itu datang dekat, bahkan bacaan orang itu daripada Quran masuk dalam mulut malaikat. Maka membayangkan dengan otak kita segala perkara yang agak sukar untuk kita faham, agak susah. Cukup kita beriman ada perkara ini sahih daripada Rasulullah, ianya benar. Baru ni saya baca khutbah, terpanggil untuk baca khutbah, tajuknya logik atau tidak seorang waliullah sembahyang 1000 rakaat. Pasal isu 1000 rakaat ni jadi heboh di media sosial, di samping isu-isu yang lain lah. Banyak isu. Pasal isu agama ni semua orang boleh bercakap. Kalau isu tentang kimia, tak semua orang akan bercakap. Ada yang kimia dapat F, dia duduk diam lah. Isu tentang fizik, banyak orang akan diam. Tapi isu agama, dia umum, semua orang akan bercakap, sama ada dia memang ahli ataupun tidak. Jadi dipertikaikan tentang logik atau tidak seseorang waliullah itu dikatakan sembahyang 1000 rakaat. Ini macam hadis ni, malaikat mai duduk dekat sampai bacaan kawan tu masuk dalam mulut malaikat. Baik, saya sebut beberapa poin penting untuk kita tolak keraguan yang ditimbulkan. Yang pertama,
sikit sebelum kita sambung balik. Yang meriwayatkan cerita-cerita ini adalah orang-orang yang sangat terpercaya, tokoh-tokoh besar dalam hadis. Contohnya Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama kita yang sebelumnya mufti wilayah. Beliau dalam kitabnya Irsyadul Qari bi Syarhi Sahih Al-Bukhari, beliau sebut satu cerita, iaitu Sayyiduna Ali bin Husain Zainal Abidin, keturunan Sayyidina Ali. Beliau sembahyang 1000 rakaat. 1000 rakaat itu disebut oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, dan beliau bukan orang yang paling awal menceritakan perkara itu. Beliau nukilkan cerita itu daripada kitab Syiar A'lamin Nubala, kitab yang sangat terkenal, dikarang oleh tokoh hadis, bahkan pentahqiq hadis yang sangat hebat, iaitu Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yang cerita bahawa Ali bin Husain Zainal Abidin radhiyallahu anhu ini, keturunan Sayyidina Ali ini, semayang 1000 rakaat adalah Az-Zahabi. Orang kenal Az-Zahabi betapa ketatnya dia dalam nak mensahihkan sesuatu hadis. Az-Zahabi cerita, dia bukan orang lain yang gemar bercerita-cerita karut-marut dah. Ini Az-Zahabi. Sebenarnya bukan Ali bin Husain Zainal Abidin saja, ramai lagi ulama yang sembahyang 1000 rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita katakan cerita ini masuk akal dan tidak patut menimbulkan keraguan padanya, kerana yang pertama, karamatul awliya, perkara-perkara yang mencari adat, khariqul lil adah, yang jadi pada wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah, adalah perkara yang telah disebut Allah dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat 37, Allah cerita tentang Maryam alaihassalam. Maryam ibunda Nabi Allah Isa alaihassalam. Allah menyebut, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria yang menjaga Maryam masuk ke tempat ibadat Maryam, mihrab Maryam, dia mendapati ada rezeki. Imam Ibn Kathir mengatakan ia makanan. Ibn Kathir menyebut dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranil Azim. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan ramai lagi ulama, Dr. Wahbah menyebutnya dalam Tafsirul Wajiz, bahawa yang ada di mihrab Maryam yang menjadikan Zakaria rasa pelik adalah buah-buahan di luar musimnya. Di luar musim. Kalau buah-buahan musim panas tiba-tiba ada pada musim sejuk di mihrab Maryam, itu pelik. Begitu juga sebaliknya, buah-buahan di luar musim. Maka Zakaria bertanya, anna laki hadha, dari mana kamu dapatkan ini? Jawab Maryam, qalat huwa min indillah, sesungguhnya ia daripada sisi Allah. Dan Ibnu Katsir memilih pendapat ini. Ayat ini jelas katanya menunjukkan karamah, perkara yang mencari adat yang berlaku pada para awliya, kekasih-kekasih Allah. Contohnya ibunda Nabi Allah Isa. Jadi perkara yang pelik berlaku pada orang-orang saleh itu masuk akal. Itu disebut karamah, kemuliaan yang Allah bagi pada nabi-nabi. Itu yang kedua. Tak pelik kalau sembahyang 1000 rakaat, tak pelik. Yang ketiga, masa. Dalam hadis sahih Bukhari, riwayat Abu Hurairah, Nabi dah sebut, la taqumu as-sa'ah hatta yuqbada al-ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqarab az-zaman. Takkan jadi kiamat, kata Nabi, sehingga ilmu diangkat, banyak gempa bumi terjadi dan masa jadi pendek. Ila akhiril hadis. Masa jadi pendek ni dihuraikan oleh Imam Nawawi, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan selain mereka, bahawa kerana keberkatan masa telah ditarik. Maksud dia at-taqarub, yang dimaksudkan adalah at-taqarubul ma'nawi,
singkatnya masalah singkat secara maknawi. Dulu orang dulu pun 24 jam, kita pun 24 jam. Tapi keberkatan masa ditarik menyebabkan kurangnya ibadat yang kita boleh buat pada masa sekarang. Tengok maghrib dengan isyak sat tambah pula main lambat pula ustaz 2 jam tu. Baik, jadi masa singkat nak buat ibadat jadi tak sempat. Kadang-kadang nak habis satu juzuk di antara maghrib dengan isyak pun susah. Orang dulu dalam kitab At-Tibyan, di antara maghrib dan isyak ada yang mengkhatamkan 30 juzuk. Kita maghrib isyak satu juzuk pun belum tentu habis. Mereka khatam Al-Quran. Kita kadang-kadang maghrib isyak surah Yasin, nak baca Kahfi yang lebih kurang setengah juzuk sahaja pun belum tentu cukup untuk masa itu. Orang dulu boleh baca 30 juzuk satu Quran khatam di antara maghrib dan isyak. Maka menunjukkan masa sama, cuma keberkatan. Orang dulu lebih mencari Allah, lebih mencintai Allah, lebih merindui ibadah mendekatkan mereka pada Allah. Maka orang yang berjuang nak pi cari Allah seperti mereka, maka Allah bantu, lanahdiyannahum subulana, kami tunjuk pada mereka jalan kami. Jadi keberkatan masalah. Jadi tak heran orang dulu semayang 1000 rakaat, jangan diukur logik ke 1000 ni, 1 minit 1 rakaat pun tak boleh. Jangan fikir tu pasal tak sama. Ya, tahajud. Tahajud. Kita semayang tak payah 1000 lah kot. Mayang 2 pun tak apalah, mayang solat terkejut lah. Jadi 2 kalau boleh buat lebih lah, itu tambah witir, tambah buat dekat mana yang kita mampu lah. Tapi yang pentingnya isu-isu yang pelik yang macam tu, yang ulama nukil bukan seorang dua, jangan kita bawa letak dalam masyarakat, menjadikan bahan masyarakat ketawa kerana dia fikir dengan otak dia hari ni. Ada. Orang dulu bukan main-main, memang semayang sungguh. Baik, jadi itu yang kita nampak lah. Macam ni ya, hadis ni, kalau hadis ni sahih, maka tak mustahil benda ni berlaku. Okey, kita sambung. Wa ayyatamadmada kullama tanakha'a, wa ayyatamadmada kullama tanakha'a. Saya sebenarnya malam ni diminta bercakap bab korban. Saya kan tak mau cakap dah. Kita bila satu-satu bab itu kita nak bercakap, kita tak boleh dengan satu kitab. Memang saya mengaji Sabilal Muhtadin bab korban, dan ada kitab lain, tapi untuk bercakap satu bab, satu kitab kita baca, ilmu kita kena ada 5-6 kitab duk lapik. Pasal nanti orang tanya soalan live pula tu, bahaya tak bahaya. Saya start tuan-tuan rakam ni, saya agak cermat lah, sangat cermat. Saya kena hati-hati. Yang bukan bidang saya bagi kat orang lain. Sebab itu di banyak masjid pun saya mula cakap tentang Quran. Walaupun kita mengaji, tapi kita takut ada yang kita terlepas pandang. Makin kita tua, makin kita takut, tuan-tuan. Ada baru ni apa tanya saya, Ustaz, kita boleh jamak kan? Kalau kita tak ada semayang lah, kita boleh jamak, bukan jamak, dia sebut boleh qada kan. Kalau kita mana-mana apa kotak kain apa semua, kita boleh qada zuhur dan asar kita tinggal, lepas tu kita buat maghrib. Kita qada zuhur dengan asar tu yang kita tinggal, kita buat di waktu maghrib. Orang yang tanya tu senang lah. Orang yang tanya, kita yang nak jawab ni di luar bidang kita. Lain tuan-tuan, tuan-tuan kena faham, ustaz ni bidang fiqh, kena letak dia bidang fiqh. Doktor telinga, macam doktor dah, dia kena letak bidang telinga dengan pitak bidang jantung. Macam tu dia, supaya dia bila bercakap tepat. Kalau kita tak di bidang yang bukan bidang dia, dia jadi tak tepat. Tu yang saya tak berani tu. Saya semakin tua ni semakin takut kokok saya tersilap. Muda dulu, orang muda dia berani, dia buat video ke dan lah. Makin kita tua lain. Baik. Jadi saya bercakap hak saya lah kot, insya-Allah, kecuali sikit yang saya nak sentuh sikit tentang korban lagi sikit. Jadi kak tu tanya macam tu,
Saya kata memang ada, kita duk dengar orang duk sebut makan kenduri kan. Kalau hari anak dara dia menikah, tak payahlah buang ni make up apa. Zuhur asar tak semayang, tak puas lagi. Maghrib qada semua. Ada, terutama masa majlis pernikahan. Saya jawab, saya tak berani kata. Yang saya tahu semayang mesti kena buat pada waktunya, kecuali dalam masalah jamak. Jamak ketika musafir ada bab dia, jamak ketika sakit ada bab dia. Adapun saja tinggal kerana sebab yang kurang kuat, itu agak pelik lah. Itu agak pelik. Mereka pun muka lain tengok. Mereka nak suruh kita kata boleh, mereka nak qada, entah, jangan mereka. Mereka qada siap kita. Kalau dia tak sembahyang zuhur, tak sembahyang asar, dia habaq kat anak-anak dia, itu saat ni kita boleh. Kita dulu tiba dia clear. Jangan mereka, dia tak berani dah. Luas sebenarnya fiqh ni luas. Dulu saya kata kat pakcik-pakcik tu, insya-Allah saya umur 50, insya-Allah saya akan cuba jawab soalan. Ternyata lah ni saya umur 38, saya duduk puluh lebih, saya nampak fiqh ni terlalu luas. Baik. Sebab itu para ulama dulu pun payah jawab. Okey, baik, kita sambung lah. Saya bercakap bilang saya senang. Jadi tuan-tuan pun rasa tenang, saya pun rasa lapang dah. Wa ayyatamadmadha kullama tanakha, hendaklah dia berwudu, yakni di sini berkumur-kumur tiap-tiap kali dia tanakha ni bergelema. Tu An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yakunu baina yadayhi tawrun idza tanakha tamadmada. Adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi ni, di tangannya ketika ada di hadapannya tawrun, yakni inaun yushrabu fi, tawrun tawawra, ketika ada bekas yang digunakan untuk minum, dan ketika itu dia rasa ada gelema ni berkahak-kahak, atau dia nak buang gelema itu, sesudah dia buang tamadmada, dia berkumur kembali. Wa akhadha fi dzikri, wa akhadha fi dzikri, kalau terjemah sebiji literal, dia mengambil pada zikir. Yang dimaksudkan adalah kemudian dia sambung balik zikir. Dia sambung balik zikir. Yang ni penting. Adab dengan Al-Quran. Adab dengan Al-Quran. Contoh adab dengan Al-Quran yang jarang kita dengar. Antaranya yang disebut dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran oleh Imam An-Nawawi. Sebahagian ulama-ulama dahulu, antaranya Ibrahim An-Nakhai, bila mereka membaca ayat-ayat yang ada sifat yang tidak layak bagi Allah, maka mereka memperlahankan suara mereka. Suara jadi pelan. Contoh, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, berkata orang Yahudi tangan Allah itu terikat. Yadullahi maghlulah maksudnya Allah itu kedekut, wala'iyadzubillah min zalik. Jadi bila sampai pada ayat yang macam tu, ada sifat-sifat yang tak layak bagi Allah disandarkan oleh Yahudi dan Nasrani dan selain mereka pada Allah, para ulama ni daripada nada yang tinggi terus perlahan suaranya. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, pelan. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah. Adab. Pasal apa? Kita kalau satu-satu benda yang kita rasa benda itu memang tidak ada pada seseorang, kita akan bercakap pelan-pelan. Contoh, kita yakin imam kita adalah seorang yang baik, lalu ada orang menyampaikan bahawa imam kita berjalan dengan seorang perempuan tidak bertudung.
kita pun pergi sembang dengan Bilal. Dia pernah cerita kat saya, kata tu imam kita berjalan pegang tangan dengan seorang perempuan tak pakai tudung. Saya rasa ni fitnah ni. Walaupun kita baik, tapi kita tak sembang kuat-kuat. Niat kita baik dan percakapan kita pun pada Bilal bukan untuk mengundang dia pun mempercayai cerita itu, tapi kita niat kita tak mau orang lain percaya. Saya rasa benda ni memang satu fitnah pada Tok Imam. Cakap pelan ke kuat? Pelan. Benda-benda yang benda tu tak elok, walaupun kita niat nak membersihkan orang itu daripada benda yang tak elok tadi, kita akan cakap perlahan kerana tak mahu orang lain dengar. Tak mahu orang lain dengar. Kita tak pergi kat Tok Bilal tu, kita kata depa ni pun buat fitnah kat Tok Imam kita. Kalau macam tu jadi apa? Macam nak buka bagi ramai lagi tahu. Baik, jadi di sini ada adab yang sebahagian ulama mereka merasai mereka perlu buat macam tu untuk memuliakan Al-Quran. Antaranya memperlahankan sedikit bacaan apabila sampai pada ayat-ayat yang ada menyebut sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam ni Abdullah bin Abbas tengah-tengah baca Quran ataupun tengah berzikir, maka yang disebutnya adalah nama Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia asal nak buang gelemak. Buang gelemak, dia kumuk balik dulu, baru dia sambung balik zikir, memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambung lagi. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala inna afwahakum turuqul lil qur'ani fatayyibu bis-siwak fatayyibuha bis-siwak. Sesungguhnya mulut-mulut kamu adalah jalan-jalan kepada Al-Quran, maka sucikan ia dengan bersiwak. Habis tentu masuk sebelah. Okey, terus no. Qala Al-Munawi, berkata Imam Al-Munawi, akhadha ba'd as-sufiyyah min hadha annahu kama syuri'a tanzimul afwah lil qira'ati min ad-danasi al-hissi yushra'u min al-qadari al-ma'nawi. Kata Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, syarah kepada Al-Jami'us Saghir, dia kata sebahagian ahli sufi mengatakan daripada perbincangan ini, yakni menyucikan mulut daripada kotoran ketika membaca Al-Quran, ketika adanya ad-danasul hissi, kotoran yang zahir, yang kelihatan pada pandangan mata, maka seperti itu jugalah yushra'u minal qadaril ma'nawi, disyariatkan juga dibersihkan mulut itu daripada kotoran yang maknawi, yang tidak kelihatan. Jadi ada dua yang disebut di sini, ad-danasul hissi, kotoran yang nampak, dengan yang kedua al-qadarul ma'nawi, kotoran yang tak nampak. Ahli sufi fayata'akkadu li hamalatil Quran, maka sangat-sangat ditekankan kepada mereka yang menanggung Al-Quran, saunul lisan an nahwi kadhibin wa ghibatin wa namimatin wa akli haramin. Maka sangat-sangat ditekankan kepada orang yang menanggung Al-Quran, yakni pembacanya, penghafaznya, untuk memelihara lidah daripada apa yang seperti pendustaan ataupun umpat mengumpat ataupun namimah, bawa mulut. Orang yang suka berjalan membawa cerita buruk orang, cerita, itu namimah. Nabi kata la yadkhulul jannata namam, orang yang bawa cerita buruk orang ni dia tak akan masuk syurga. Wal'iyadzubillah min zalim. Takut wartawan antaranya. Wartawan dia antara orang yang terlibat dengan benda ni. Kalau dia buat benda baik tak apa, kalau dia bawa berita buruk orang, keluarga orang, disampaikan di media yang sangat luas, sangat masuk kategori namimah, bawa cerita buruk orang, sebab
Begitu juga wa akli haramin, makan yang haram. Ijlalan li kalamil malikil allam, ia demi mengagungkan kalam Tuhan yang maha mengetahui. Okey, kita berhenti dulu untuk azan. Apa itu imam ni sedap. Itu imam ni. Ya pun. Okay. Sila azan dulu insya-Allah. Afwahakum lil qiraah, bersihkan mulut-mulut kamu untuk bacaan. Fa inna man yudannisu famahu bi ta'amin aw kalamin haramin, sesungguhnya orang yang mengotorkan mulutnya dengan makanan ataupun dengan kalam yang berdosa, yang haram, kaman yaktubul Qur'ana ala najasatin, dia seperti orang yang menulis Al-Quran di atas najis. Orang yang menulis Al-Quran di atas najis. Baik, jadi ini ibarat yang dibuat oleh sebahagian ahli sufi untuk membuatkan diri mereka terhenti. Mereka kata orang yang membiarkan mulutnya kotor dengan makanan, pasal disuruh siwak, nak bersihkan mulut daripada makanan-makanan. Orang yang membiarkan mulutnya kotor secara maknawi, iaitu dengan kalam yang haram, maka mereka seperti menulis Al-Quran di atas najis. Ambil najis, tulis Quran, alif lam mim, atas najis tu. Maka nak abang kata kotornya mulut yang digunakan untuk membaca Al-Quran, sedang masa yang sama digunakan untuk perkara yang lain. Tapi yang ni bukan senang lah, bukan senang. Baik, hari ni kadang-kadang dosa dibuat dengan jari. Ada perkara yang jari telah menggantikan perangan mulut. Contohnya pada komen-komen di media sosial. Hati-hatilah jari. Kadang-kadang kita ni pun kena buat ke. Saya ada seorang makcik ni, umur kalau tengok ke gambar tu 80 dah. Tengok ke gambar tu 80 dah. Dia duk bahasa diri dia kak. Saya duk sembang dengan kawan-kawan lain yang kenal. Dia suruh panggil kak. Tengok kena panggil tuk dah, ketuk nek dah. Betul tuan. Memang orang tua sungguh, tua tak tua, sampai bahasa dia guna ketika type message, dia pandai WhatsApp lah. Bahasa dia ustaz, dia tulis hostaz, H-O-S-T-A-Z, hostaz. Jadi nak abang orang tua sungguh. Bahasa dia pun kita tahu bahasa orang lama. Kalau orang muda dia tak tulis hostaz, semua hostaz. Baik, dia suruh panggil kak. Ni kak nak tanya, kak saya duk Mengkelan lah. Kak kok mana ni? Aku baru 38. Kalau aku 76 tak apa. Dia pun jahat ke? Saya tag mesej. Baik, jawapan dia macam ni makcik. Dia pasan kata makcik tu. Dia tanya balik, minta maaf ustaz, makcik mana pula ni? Dia punya tak mau panggil makcik tu. Subhanallah. Mungkin sihat lagi. Duk telefon ke RTM dan lain-lain, tak apalah. Happy lah. Kak pun kak lah. Kak saya pasal tengok dia rasa nampak tok saya nampak muda sikit. Dia tengok ke gambar tu. Tak apa. Jadi saya kadang-kadang kita pun tangan ni pun jahat lah. Kalau tulis kak apa salahnya, tapi tulis makcik pun dia pun tanya, minta maaf ustaz, makcik mana pula ni? Tak setuju lah saya panggil. Orang lelaki tak ada masalah kalau orang panggil pakcik. Dia tak perlu orang panggil dia abang, dia tak kisah sangat. Kalau orang perempuan, dia memang nak orang panggil dia kak. Walaupun dia dah lanjut usia yang sepatutnya kita boleh panggil makcik. Kak ni kalau kita 35, dia 45, boleh panggil kak lagi. Tapi kalau dia 55, makcik lah, pangkat mak kita lah. Kita 35, dia 55.
mestilah makcik, dah jauh 20 tahun. Baik, sambung sikit ya. Wa yustahabbu an yakuna al-makanu nadhifan wa hadi'an lil bi'atil muhitati bil insani min ta'thirin fi nafsiyatihi wa wa'yihi. Cukup sampai tang ni. Disunatkan juga ketika baca Quran. Tadi kita dah baca sunat siwak, sunat jaga mulut, bahkan wajib jaga mulut daripada perkara yang kata-kata yang kotor, yang berdosa. Yang ni disunatkan untuk tempat yang kita baca Quran nadhifan, bersih, wahadian, tenang, lima lil bi'atil muhitati bil insan, kerana ada kesan pada suasana yang melingkungi seseorang manusia itu min ta'thirin fi nafsiyatihi wa wa'i, pada rohaninya dan pada kepekaannya, pada tahap penumpuannya. Betul. Sebab itu alangkah baiknya kalau rumah kita masing-masing ada satu sudut khas. Sudut khas. Bilik ibadat ada. Ramai orang ada bilik yang tetamu boleh masuk sembahyang dalam tu, ada sejadah. Tapi satu ruang dalam bilik itu yang kita kecilkan lagi, yang mana di situlah kita nak bangun tahajud, kita nak menangis tak malu kat isteri kita. Bila kita satu bilik, isteri kita pun sembahyang sama, ada benda yang kadang-kadang kita masih boleh kawal, terpaksa kawal, rasa nak menangis kawal kerana isteri ada, nanti dia dengar. Tapi kalau ada satu sudut seperti ulama-ulama dahulu, ada satu sudut, di situlah mereka, namanya suluk, sebenarnya untuk bertahanus, seperti Nabi naik ke Gua Hira, nak cari rasa kita ni seorang diri. Itu sudut tu, sudut yang bersih, habuan boleh lentang badan, habuan hampak sejadah, tak Quran satu, sudut kita dalam rumah. Yang tu sudut ayah tahu dah, anak-anak tahu dah. Ayah kalau dia mengaji tang tu, kalau dia pergi sembahyang sunat duha pun tang tu, jangan siapa kacau. Tak payah besar meja ni, cukup besar sikit. Habuan lepas untuk lentang badan kalau kita nak tunggu satu sembahyang dan sebagainya, cukup kecil ya. Yang penting bersih. Bersih. Jadi tempat baca Quran kena bersih. Begitu juga tempat sembahyang. Ni macam surau kita, alhamdulillah bersih. Kita masuk tandas pun bersih. Sebab tu mai sini kira nak buang lu, dia bersih tu. Bersih, subhanallah, tak betul bersih. Ini bukan kalam peli, dia ada orang dia faham kalam tu, dia picak lu kat mana. Tak, yang ni betul. Ada tempat yang kita pergi sampai subhanallah, saya pergi satu masjid di Kemunting, saya tak sebut semua benda yang saya sebut ni. Masjid ramai orang singgah, hatta kumpulan motor-motor besar pun singgah, orang ramai singgah, terlalu kotor. Subhanallah, masuk dalam tu dengan tersumbatnya. Saya masuk tandas, tengok-tengok macam muntahan kucing duduk depan pintu tandas, masuk dalam lagi tu. Kemudiannya bila kita sembahyang, anak saya sampai lekat dari ni warna kelabu, sujud dia naik, saya pun lekat, dia jadi ini, terlalu teruk sangat kapel di luar ni, berdebu dengan ni. Jadi ini orang yang memegang amanah masjid dan surau, dia kena faham rumah Allah tak boleh kotor. Ada satu surau di sebelah Parit Buntak, saya sebut sikit tempat ni supaya orang tempat tu dia berasa sikit, tapi saya tak boleh sebut tempat yang tepat. Kita sampai isteri ajak saja kita pergi semayang tahun tu, bang singgah Ustaz, tak mau dah. Pasal bahagian lelaki kita masuk, kita jenuh cari ruang untuk pijak, pasal tek cicak banyak. Daripada kita berwuduk, itu dah nampak tidak ada penjagaan kebersihan. Bila kita masuk nak pijak, nak cari tempat ni supaya tak batal, bukan batal wuduk tak batal, supaya kita tak kena pergi basuh kaki anda terpijak tek cicak tadi. Jadi sukat, yang tu tak boleh. Orang yang diamanahkan jaga masjid dan surau, dia kena tengok juga bab kebersihan, pasal di situlah tempat malaikat malaikat suka bersih, malaikat suka kebersihan. Dan orang yang nak baca Quran disunatkan berada di tempat yang bersih. Tuan-tuan kalau baca Quran,
Kalau ada ruang, duduklah dalam ruang yang bersih itu, terutama bilik ibadah yang kita dah buat. Ada sejadah, kadang-kadang ada setengah orang dia suka pakai kita panggil apa yang wangi tu? Bakhur, pakai bakhur. Jadi dia masuk dalam tu, dia dah rasa satu zauq, suasana nak baca tu ada. Dia dah seronok. Ni baca Quran di dapur. Itu baca sapi goreng ikan. Jadi dia boleh baca tapi dia tak sampai suasana. Sebab itu disebutkan disunatkan tempat ayyakunal makanu nazifan, bersih satu, yang kedua hadian, tenang. Orang jaga cucu susahlah nak baca Quran. Dia boleh baca tapi dia takkan rasa puas. Dia mesti tempat yang tenang. Sebab tu saya kata dia kena ada satu sudut dalam rumahnya, tak payah besar. Jadi bila dia masuk dalam tu, anak-anak kena faham, isteri kena faham, itu masa dia dengan Allah. 15 minit tak apa, tapi masuk jangan sampai kacau. Dia dengan Allah time tu. Baik, wallahu alam. Kita pun dah dekat dengan raya Korban. Dan saya rasa nak bincang bab korban pun masa dah habis dah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jadi cuma kita sikit sebanyak orang yang berkorban, yang saya rasa mungkin Ustaz Lin dah peringat dah, terutama Ustaz dalam bidang mereka. Bagi orang yang berkorban, mesti dia menjaga diri daripada perkara yang makruh, antaranya mencukur bulu-buluan di badan, dan juga memotong kuku. Itu antara perkara yang makruh. Bila bermula daripada 1 hari bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah, kita tahun ni 10 Zulhijjah tepat 10 Julai kalau tak silap saya. Dia bergerak sama 10 Zulhijjah sama dengan 10 Julai. Baik, jadi daripada 1 Julai sampailah tarikh ataupun sampai korbannya disembelih. Senang, tepat, bukan tarikh, sampai korban dia lembu nombor 5, lembu tu akan disembelih hari raya kedua. Habis korban dia disembelih, barulah terangkat ke makruhan potong kuku dan membuang bulu-buluan, termasuklah potong rambut tadi. Jadi bersatu hari bulan sehingga 1 Zulhijjah, sehingga korbannya ditumbangkan. Lepas habis korbannya tumbang, potonglah kuku. Tapi kalau dia potong juga dalam masa tu, makruh sahaja, tak berdosa pun, tak berdosa pun. Tapi orang yang nak mendekatkan diri dengan satu ibadat, janganlah buat benda makruh. Janganlah buat benda makruh, pasal kita duk cari jalan nak dekat dengan Allah. Tiba-tiba ada benda yang makruh yang tidak disukai, dan disebut dalam hadis, ada hadis tentang perkara ini. Jadi itu antara perkara yang jangan buat. Kemudian ada benda-benda lain, saya harap Ustaz Lin dah sentuhlah, insya-Allah. Baik, kalau ada soalan silakan. Okey, berkait dengan tajuk tu lah, insya-Allah. Bulan Zulhijjah dalam hadis Sahih Bukhari disebut tidak ada amalan, ini saya terjemah mafhum daripada sebuah hadis Sahih Bukhari, yang lebih baik yang dilakukan pada hari-hari ini. Pada hari-hari ini, yakni hari-hari 10 daripada 1 hingga 10 Zulhijjah. Amalan pada hari itu antaranya korbanlah yang paling mulia. Semuanya adalah amalan-amalan yang ditinggikan pahalanya kerana kemuliaan hari-hari itu. Ada perbincangan ulama, 10 malam disebut 10 malam, tapi sekali dengan harinya. Maksud dia 10 malam tapi dimaksudkan juga 10 siangnya. Macam tu. Allah menyebut wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ash, dan demi hari yang 10. Di situ ulama bincang. Dan saya ambil satu kesimpulan yang mudah yang disebut oleh Asy-Syanwani dalam syarahnya ke atas Mukhtasar Abi Jamrah.
Syekh Asy-Syanwani menyatakan bahawa yang mana lebih baik, 10 Ramadan dengan 10 Zulhijjah. 10 Ramadan dengan 10 Zulhijjah, yang mana lebih baik? 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah. Maka para ulama-ulama, terutama kumpulan mutaakhirin, ulama-ulama yang kemudian ni menyatakan bahawa kalau ditimbang pada hari, maka malam Lailatul Qadar itu lebih baik. Dia macam ni, 10 Ramadan dia mulia, betul. Tapi kemuliaan itu berbeza. Malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Adapun 9 malam berbaki, dia tidak semulia malam Lailatul Qadar. Mulialah tapi tak semulia malam Lailatul Qadar. Adapun 10 Zulhijjah, semua malam dan siangnya itu dia sekata, semua mulia. Jadi kalau orang tanya kita, khususkan pertanyaan itu, malam mana yang paling mulia, maka fahamlah jawapannya malam Lailatul Qadar. Tapi kalau dinisbahkan kepada himpunan malam yang manakah paling mulia, atau himpunan hari dan malam yang manakah paling mulia, 10 Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah. Amalan pada hari itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada soalan lain? Tak ada. Okey. Dia nak berkorban. Dia pinjai. Tu soalan tu bahaya tu. Okey, kalau ikut hukum umum, hukum yang asal, makruh lah. Makruh mencabut bulu atau memotong rambut asal ia berbentuk bulu-buluan, makruh bagi orang yang buat korban tu. Okey, sekarang satu selesailah masalah tu. Masalah sepatutnya orang yang cukup misai sebelah, ini tak tahu ni Pak Haji mana ni. Mereka soalan memang sedap. Syekh Faizul ni bahaya, dia otak dia tu dia fikir fizik, kimia dia masuk dia. Okey, baik. Jadi kalau ikut hukum asal, betul lah makruh. Tapi yang kedua, ditimbang pula dengan maruah diri dia. Makruh tadi dengan hukum yang arid, hukum yang mendatang, maruah diri dia. Kalau sampai memalukan dia, memalukan diri orang yang cukong setengah ni, kita kata bukan dia cukong, anak yang cukong. Anak bebek kan, maka hukum tu mungkin berubah. Hukum tu mungkin berubah. Macam kita kata masalah asalnya lupa saya masalah tu, masalah tak payah, kalau pikir jadi masalah pula. Jadi lebih baik tidak perlu mencari masalah yang sebenarnya. Jadi saya nampak kemungkinan hukum tu akan berubah adalah besar lah, pasal dia dah tinggal sebelah, dan saya rasa tak ada dalam surau kita yang sebelah lah. Pak Ngah tutup tu boleh jadi gitu. Okey, ada soalan lain insyaAllah? Tak ada lah insyaAllah. Soalan tentang Liverpool ditutup. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu noh. Yang baik daripada Allah, yang lemah kurang senak lemah kurang saya minta maaf banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, zuriat-zuriat kami. Ya Allah, mereka yang menyayangi kami, dosa seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakan kami di sini,
Tenangkan hati kami di sini ya Allah. Bukakan untuk kami pintu-pintu rezeki duniamu ya Allah, dan berkatilah di dalamnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau serahkan pergantungan hati kami dalam urusan rezeki dan segalanya kepada makhlukmu ya Allah, tetapi jadikan pergantungan hati kami dalam urusan rezeki dan selainnya hanya berpaut padamu ya Allah, Tuhan yang bersifat As-Samad, yang bergantung segala-galanya kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Kurniakan kami bahagia di sana, tenangkan hati kami di sana, limpahkan untuk kami kekayaan yang sebenar-benarnya di sana, kekayaan hakiki dan abadi. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.